Selamat sejahtera kepada Profesor Madya Datuk Dr. Zunaidi bin Abu Bakar. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan laporan program kami iaitu pertandingan poster infografik digital anti dada. Berikut merupakan semua ahli kumpulan kami dan kami dari khusus kesukarelawan Kumpulan G. Baik, bagi pengenalan, program pertandingan poster infografik digital anti dada merupakan satu program yang dijalankan di bawah khusus kesukarelawan UPU 3412. Program ini juga telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh anggaran selama 2 minggu. Berdasarkan kepada tentatif program yang telah direncanakan dengan baik serta teratur. Lebih-lebih lagi, tujuan program ini adalah untuk melahirkan mahasiswa dan juga mahasiswi yang berfikiran secara kritis dan juga inovatif, sekaligus bagi memberikan kesedaran kepada mereka mengenai penyalahgunaan dada. Program ini juga telah disertai oleh 30 peserta yang terdiri daripada mahasiswi dan juga mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, sewaktu proses awal juga, pihak penganjur telah menyediakan beberapa poster mengenai jenis-jenis dada secara mendalam. Hal ini dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan para mahasiswa dan juga mahasiswi mengenai dada. Pihak penganjur telah menetapkan tempoh bagi penghantaran poster selama 5 hari. Selepas menilai beberapa poster, pihak penganjur juga telah memilih 3 pemenang yang terbaik. Hadiah yang lumayan dalam bentuk wang tunai telah diberikan kepada para pemenang yang terlibat dalam pertandingan poster infografik ini. Baik, itu saja bagi pengenalan. Sekarang saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Farhani Nabila binti Abdul Wahid, bernombor matrik D20201095479. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang program. Program atau pertandingan ini berlangsung dari 18 Mei 2022 sehingga 1 Jun 2022. Tempat pertandingan berlangsung adalah melalui aplikasi Instagram. Bilangan peserta yang menyertai pertandingan adalah sebanyak 30 orang. Matlamat yang dicapai menerusi pertandingan ini adalah meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan pelajar universiti tentang penyalahgunaan dadah kerana kita dapat lihat banyak kes penyalahgunaan dadah melibatkan pelajar universiti. Dadah sememangnya mendatangkan kesan yang amat buruk kepada diri dan juga masa hadapan. Selain itu, meskipun pertandingan ini menggunakan kos pelaksanaan yang sederhana tetapi mampu untuk mendapatkan hasil yang optimum dan juga mendatangkan manfaat kepada peserta dan masyarakat. Seterusnya, hasil komitmen dan sikap tanggungjawab setiap ahli kumpulan telah menyebabkan pertandingan berjalan dengan lancar. Di samping itu, kami berharap program sebegini dapat diteruskan oleh pelajar kohort seterusnya pada masa hadapan kerana program atau pertandingan sebegini banyak memberikan kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat. Kaedah pelaksanaan pertandingan adalah secara atas talian. Hal ini kerana mengambil kira keadaan semasa yang agak tidak sesuai untuk mengadakan pertandingan secara bersemuka. Tambahan pula, pertandingan secara atas talian ini juga dapat menggalakkan penyertaan daripada peserta luar dan tidak tertumpu kepada pelajar UPSI sahaja. Penggunaan aplikasi Instagram sebagai medium penghantaran poster merupakan langkah yang bijak kerana dapat memberikan pendedahan mengenai penyalahgunaan dadah kepada orang awam yang melihat karya-karya yang telah dimuat naik tersebut. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hidayah Balkis binti Hazil bernombor matriks D20201095315 akan menyambung pembentangan bagi latar belakang program. Bagi bahan-bahan peralatan yang telah kami gunakan ialah komputer riba dan telefon. Hal ini kerana program yang kami laksanakan ialah secara atas talian dengan penggunaan komputer riba dan telefon.
gerak kerja dapat dijalankan dengan lebih baik dan lancar kerana penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Antara salah satu aplikasi yang kami gunakan ialah Google Form. Google Form digunakan bagi memudahkan penyertaan peserta bagi program yang kami jalankan. Kemudian Google Sheet juga digunakan bagi mengumpul maklumat peserta dengan lebih teratur seperti email, nombor telefon dan akaun Instagram yang mereka gunakan untuk memuat naik karya mereka. Google Drive pula digunakan bagi memudahkan peserta untuk memuat naik karya mereka bagi tujuan penilaian. Pihak penganjur juga memuat naik sijil-sijil yang telah disediakan kepada semua peserta melalui Google Drive bagi tujuan memudahkan penyerahan sijil selepas program dilaksanakan. Kami juga menggunakan Canva bagi menghasilkan poster hebahan pertandingan dan desain sijil bagi program yang dilaksanakan. Instagram juga digunakan sebagai platform bagi menjalankan program kami. Gmail pula digunakan bagi memudahkan kami untuk berhubung dengan pensyarah berkenaan hal program. Kami juga membuat hebahan program dan penyerahan sijil kepada peserta melalui Gmail. Seterusnya, aktiviti yang kami sediakan pula ialah pertandingan poster anti dadah bertemakan beli benci dadah. Peserta dikehendaki untuk menyediakan poster mengikut tema yang diberikan secara kreatif dan pada masa yang sama dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang dadah. Mereka perlu memuat naik karya mereka di laman Instagram mereka sendiri dan tag akaun Instagram kami. Caption yang disediakan oleh peserta perlulah menarik bagi tujuan penilaian. Akhir sekali, pengendali yang terlibat bagi program ini merupakan kesemua ahli kumpulan 5. Setiap ahli dibahagikan kepada beberapa ahli jawatan kuasa pelaksana bagi menjalankan tugas-tugas tertentu. Pembahagian tugas ini diberikan secara adil dan saksama bagi mengelakkan ketidakpuasan hati dan perselisihan faham antara ahli kumpulan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Adeline Justine, nombor metrik D202020967741. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai penilaian program kumpulan 5. Sebelum saya pergi jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan apakah itu penilaian program. Penilaian program bertujuan untuk menjadi tinjauan kepada kebaikan dan juga keburukan sesuatu program. Selain daripada itu, ianya berguna untuk mengumpul data-data. Dan terakhir sekali adalah untuk penambahbaikan program. Jadi, jom kita pergi. Pada borang Google Form yang telah kami edarkan secara atas talian, terdapat 7 soalan yang telah kami letak. Soalan ini mengandungi 5 pilihan, iaitu soalan pertama sehingga soalan nombor 4, dan soalan nombor 5 dan soalan nombor 6 merupakan pilihan ya tidak sahaja. Dan bagi soalan nombor 7 adalah jawapan daripada para peserta untuk penambahbaikan program kami. Kita berbalik kepada soalan pertama, yaitu adakah Anda berpuas hati dengan program yang diadakan? Terdapat 27 respon daripada peserta dan 81.5% menjawab sangat memuaskan, manakala 18.5% hanya menjawab memuaskan. Dan untuk sederhana memuaskan dan tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan tidak mendapat sebarang undi. Bagi soalan kedua pula adalah adakah pengisian program ini mampu meningkatkan tahap kesedaran pelajar UPSI terhadap penyalahgunaan dadah? Di sini kami mendapat 70.4% sangat memuaskan dan 29.6% pula hanya memuaskan. Dan sederhana memuaskan, tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan tidak mendapat sebarang undi. Bagi soalan ketiga pula, adakah Anda berpuas hati terhadap jangka masa program yang ditetapkan? Di sini kami mendapat hanya 59.3% sangat memuaskan, manakala 40.7% pula memuaskan. Dan seperti biasa, sederhana memuaskan, tidak memuaskan, dan sangat tidak memuaskan tidak mendapat sebarang undi. Bagi soalan nomor 4 pula, soalannya berbunyi, sejauh manakah tahap keberkesanan program secara keseluruhannya mempengaruhi tahap kesedaran pelajar UPSI?
Di sini, seperti yang saya katakan tadi di soalan nomor 3, peratusannya hanya adalah sama, yaitu 59.3% sangat berkesan dan 40.7% berkesan. Dan seperti biasa, kurang pasti dan tidak berkesan dan sangat tidak berkesan tidak mendapat sebarang undi pun daripada para peserta. Bagi soalan nomor 5 dan 6, yaitu para peserta hanya perlu menjawab ya dan tidak sahaja. Soalan nomor 5 berbunyi, adakah program seperti ini perlu diteruskan oleh kohort pelajar yang akan datang? Dan soalan nomor 6 pula berbunyi, adakah Anda ingin meng-share-kan program ini kepada orang lain? Kedua-dua soalan ini mendapat respon yang sangat positif daripada para peserta, yaitu mendapat 100% undi ya, manakala undian tidak mendapat satu pun undi. Bagi soalan yang ke-7, yaitu komen ataupun penambahbaikan daripada para peserta program, mereka telah memberikan banyak komen yang positif dan juga komen yang memberi kami semangat untuk membuat program di masa akan datang. Antara komen-komen positif yang kami dapat adalah program ini adalah program yang cekap dan juga program ini adalah program yang menarik dan terbaik. Manakala komen untuk penambahbaikan pula adalah para peserta meminta untuk kami memanjakan lagi tempo untuk menghantar karya mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Alexander Anak Kurina. Nombor metrik D200096739. Dalam pembentangan ini saya akan membentangkan tentang pencapaian aktiviti yang telah kami jalankan. Secara keseluruhannya dapat saya katakan bahwa aktiviti yang telah kami jalankan ini berjaya. Hal ini kerana aktiviti ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan pelajar opsi. Aktiviti ini juga mampu meningkatkan tahap kesedaran para pelajar tentang penyalahgunaan dadah. Hal ini kerana mereka mampu memberikan maklumat yang betul terhadap penyalahgunaan dadah. Sebagai contohnya, mereka mampu mengenal pasti dadah-dadah ataupun jenis dadah yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu juga, mereka dapat mengenal pasti kesan daripada pengambilan dadah ini terhadap imej diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Tambahan pula, dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform dapat menarik minat para pelajar untuk menyertai pertandingan poster digital anti dadah ini. Dengan menggunakan kos yang sederhana, kumpulan kami mampu mencapai hasil yang optimal, di mana kami dapat menarik minat seramai 30 orang pelajar untuk menyertai poster digital ini. Dengan kos yang sederhana ini, sudah tentu kohort pelajar di masa hadapan mampu untuk meneruskan aktiviti seperti ini agar terus dapat meningkatkan tahap kesedaran para pelajar dan juga masyarakat. Hal ini kerana pelajar dan juga masyarakat merupakan tunjang utama dalam pembangunan negara. Saya Nurul Aisyah binti Ahmad, pemegang nombor kad metrik D202097635. Saya akan membentangkan bahagian kemajuan dan permasalahan yang dihadapi setiap ahli jawatan kuasa sepanjang melaksanakan program ini. Kemajuan yang dihadapi ahli jawatan kuasa pendaftaran sebelum program ialah pembahagian tugas di antara ahli, menyediakan link Google Form untuk memudahkan pendaftaran peserta dan penghantaran karya setiap peserta, menyediakan ayat hibahan untuk poster dan membuat grup di Telegram untuk para peserta. Kemajuan semasa melaksanakan program, memastikan proses pendaftaran para peserta berjalan dengan lancar, memberikan kata-kata aluan kepada peserta di dalam grup Telegram dan memastikan para peserta menghantar karya masing-masing sebelum tamat tarikh penghantaran. Permasalahan semasa melaksanakan program. 1. Kurangnya penyertaan di kalangan mahasiswa. Kemajuan selepas melaksanakan program. 1. Menghantar karya dan maklumat peserta kepada ahli jawatan kuasa sijil dan cenderahati bagi proses penyerahan sijil dan hadiah kepada para pemenang dan peserta lain. Permasalahan selepas melaksanakan program. 1. Peserta tidak cakna dalam menghantar karya poster masing-masing.
Kemajuan dan permasalahan ahli jawatan kuasa sijil dan cenderahati. Kemajuan sebelum melaksanakan program. 1. Pembahagian tugas di kalangan ahli. Kedua, membuat lakaran sijil yang bersesuaian dengan program yang dianjurkan. Ketiga, meminta tanda tangan pensyarah untuk diletakkan di dalam sijil. Kemajuan semasa melaksanakan program. 1. Memasukkan maklumat para pemenang dan peserta ke dalam sijil. Yang kedua, menyemak senarai peserta yang menyertai program bagi memudahkan urusan penyediaan sijil. Permasalahan semasa melaksanakan program. 1. Terdapat beberapa peserta tidak menghantar karya poster. Kemajuan selepas melaksanakan program. 1. Mengagihkan sijil kepada para pemenang dan peserta lain melalui email siswa. Yang kedua, semua ahli bekerjasama untuk mengundi dan memilih pemenang bagi pertandingan ini. Yang ketiga, menyediakan laporan unik. Permasalahan selepas melaksanakan program. 1. Sijil peserta yang tidak menghantar karya dibatalkan. Yang kedua, peserta tidak memasukkan maklumat yang diperlukan dengan tepat. Salam sejahtera, nama saya Vanessa Nora Anak Lasan, pemegang nombor metrik D20202096758. Okey, kemajuan atau permasalahan seterusnya dari EJK Teknikal. Perkara sebelum pertandingan ini bermula, semua EJK menyediakan poster untuk disebarkan di Instagram dan menghebahkan poster tersebut dengan kerjasama EJK pendaftaran. Tiada masalah yang berbangkit. Perkara semasa pertandingan pula, EJK Teknikal menyemak senarai peserta dan bilangan poster yang dihantar. Tiada masalah yang berbangkit. Perkara selepas pertandingan, semua ahli bekerjasama dan mengundi untuk memilih pemenang, menyediakan poster untuk mengumumkan pemenang dan menyediakan laporan unit. Tiada masalah yang berbangkit. Kemajuan atau permasalahan yang terakhir dari EJK Publicity. Perkara sebelum pertandingan bermula, semua EJK menyertai perjumpaan untuk mengetahui kerja masing-masing dan menyediakan poster pertandingan untuk dihebahkan. Tiada masalah yang berbangkit. Perkara semasa pertandingan pula, EJK Publicity menghebahkan program kepada semua pelajar melalui pelbagai medium seperti Instagram, Telegram dan WhatsApp. Okey, tiada masalah yang berbangkit. Selepas pertandingan, EJK membuat laporan dan postmortem. Tiada masalah yang berbangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muazzan Syah bin Smadi. Nombor metrik saya D20201093553. Saya akan membincangkan tentang cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan di dalam program poster digital anti dadah yang dilakukan oleh kumpulan kami. Antara cadangan penambahbaikan pertama yang boleh dilakukan, memanjangkan masa penghantaran poster supaya lebih ramai peserta dapat menyertai program ini. Seperti mana yang diketahui, program ini dijalankan di dalam jangka masa yang singkat. Oleh itu, pemanjangan masa penghantaran poster ini dapat menarik lebih ramai peserta daripada pelajar-pelajar universiti sendiri ataupun orang-orang awam yang ingin menyertai program ini. Yang kedua pula ialah menghebahkan poster pertandingan dengan lebih awal. Hebahan poster pertandingan adalah dihebah dengan lebih awal supaya para peserta dapat mencari maklumat mengenai dadah dan juga memikirkan desain-desain poster yang hendak dilakukan oleh mereka. Yang ketiga pula ialah menambah bilangan hadiah dan sagu hati kepada semua peserta. Hadiah dan sagu hati ini hendaklah diberikan kepada para peserta yang memenangi atau tidak memenangi program ini agar mereka mendapat sesuatu yang boleh dijadikan hadiah ataupun kenangan mereka di dalam mengikuti program yang dijalankan. Yang keempat pula ialah memberikan hadiah yang lebih menarik dan lumayan kepada peserta yang memenangi pertandingan ini. Dengan adanya hadiah yang menarik, para peserta akan lebih bersemangat untuk menghasilkan desain-desain poster yang menarik yang boleh memberi impak kepada masyarakat. Yang terakhir ialah mempelbagaikan aktiviti pertandingan
bagi menggalakkan lebih ramai penyertaan. Di dalam program poster digital yang dijalankan adalah tertumpu kepada membuat poster. Oleh itu, pelbagai program lain boleh dijalankan untuk menarik minat ramai orang untuk menyertai program ini. Antaranya ialah seperti mengadakan kuis ataupun mengadakan program ceramah dan sebagainya supaya orang ramai tertarik dan mampu memberi impak besar kepada masyarakat. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amira Atirah binti Amri, memegang nombor matrik D202020967556. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang gambar aktiviti program. Okey, gambar pertama ialah gambar grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini berfungsi sebagai tempat kami berbincang mengenai program yang akan diadakan, serta grup ini juga memudahkan kami dalam mengagihkan tugasan-tugasan dengan lebih mudah. Dan seterusnya ialah gambar akaun media sosial Instagram kumpulan kami. Dan gambar ketiga ialah gambar poster program dan poster syarat pertandingan. Fungsi poster ini dapat membantu kami dalam menghebahkan lagi program ini dengan lebih luas serta lebih mudah. Dan ia juga memudahkan juga untuk para peserta untuk mengetahui kewujudan program itu dan mengetahui tentang program dengan lebih terperinci. Dan seterusnya ialah gambar ayat hebahan. Ayat hebahan ini kami telah agihkan melalui 3 media sosial, iaitu WhatsApp, Telegram dan email. Dan seterusnya ialah hasil karya poster para peserta. Para peserta diminta untuk menguploadkan hasil karya mereka di akaun Instagram masing-masing serta meletakkan hashtag yang telah kami berikan, iaitu hashtag Belia Bebas Dadah. Seterusnya ialah gambar grup Telegram. Grup ini berfungsi untuk membantu para pelajar untuk mengetahui tentang program lebih terperinci dan segala info yang terkini yang kami akan updatekan dalam grup tersebut untuk memudahkan lagi peserta mengetahui info-info yang terkini. Dan seterusnya ialah gambar Google Form. Google Form kami telah wujudkan sebanyak 2 Google Form, iaitu Google Form pendaftaran dan Google Form penghantaran karya peserta. Dan seterusnya ialah gambar poster pengumuman pemenang. Kami telah memilih sebanyak 3 pemenang dan para pemenang akan mendapat hadiah yang menarik, iaitu hadiah wang tunai. Dan gambar seterusnya ialah gambar surat penerimaan wang para peserta yang telah menang. Dan akhir sekali ialah gambar ECG program pertandingan poster digital anti dadah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Santia Mulyandi dari Kumpulan 5 ingin membentangkan bahagian penutup. Secara keseluruhannya, program pertandingan poster infografik digital anti dadah telah berjaya dilaksanakan dengan lancar hasil kerjasama daripada penasihat program, pihak penganjur dan peserta yang turut membantu untuk memeriahkan program ini. Tambahan pula, setiap ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam program ini mengambil inisiatif yang secukupnya untuk menjayakan program ini. Walaupun program ini dilaksanakan secara bersederhana, tetapi maklum balas yang positif daripada setiap peserta memberi impak yang besar bagi setiap ahli yang terlibat dalam program ini. Justru, penganjuran program ini menjadi suatu pengalaman yang baru serta berharga bagi setiap AJK kerana dapat terlibat dalam pengurusan bagi program tersebut. Segala ilmu dan kemahiran yang diperoleh daripada program ini dapat membantu setiap AJK untuk meningkatkan keyakinan diri. Pelibatan para peserta dalam program ini membantu mereka untuk mengetahui keburukan tentang penggunaan dadah dalam kehidupan seharian. Oleh itu, jelaslah bahawa penganjuran program pertandingan poster infografik
tema anti dada ini memberi kesedaran tentang penyalahgunaan dada kepada semua para peserta yang terlibat, sekaligus dapat melahirkan pelajar yang berkualiti dan bermoral tinggi.